Okay, selamat pagi dan salam sejahtera. Tajuk poster kami pada hari ini ialah ketidakupayaan pendengaran. Kurang upaya pendengaran bermaksud tidak dapat mendengar dengan jelas di kedua-dua belah telinga. Setiap individu mempunyai hak yang sama terhadap peluang pendidikan, termasuklah mereka yang mempunyai ketidakupayaan pendengaran atau lebih dikenali sebagai murid berkeperluan khas. Menurut Zarina Abdul Aziz, tahun 2023, beliau telah menjelaskan bahawa 58% daripada ketidakupayaan pendengaran di Malaysia telah mendaftar dalam pendidikan inklusif termasuk pelajar implan koklear. Seterusnya terdapat beberapa jenis kategori masalah pendengaran. Yang pertama adalah masalah pendengaran konduktif. Masalah ini kerap berlaku di kalangan kanak-kanak akibat penghasilan cairan di belakang membran timpanik. Masalah yang kedua adalah masalah pendengaran sensor neural yang merupakan masalah pendengaran yang kekal disebabkan oleh kerosakan atau kegagalan fungsi bahagian telinga tengah ataupun koklear. Masalah pendengaran yang terakhir adalah masalah pendengaran campuran. Masalah ini disebabkan oleh gabungan masalah pendengaran konduktif dan sensori neural. Ciri-ciri kanak-kanak yang mengalami masalah ketidakupayaan pendengaran dalam sudut perkembangan bahasa ialah mereka akan lemah dalam percakapan, bacaan, kefahaman dan penulisan walaupun mereka menguasai bahasa isyarat dengan baik. Hal ini kerana mereka sukar untuk memahami bahasa pertuturan orang normal yang lain kerana ketidakupayaan pendengaran yang dialaminya. Jadi, mereka sedikit lambat untuk beradaptasi dengan bahasa. Yang kedua ialah tahap perkembangan intelek. Individu yang mengalami masalah pendengaran ini tidak mempunyai masalah dalam segi perkembangan intelek kerana mereka mampu berfikir seperti individu normal yang lain. Yang ketiga ialah pencapaian akademik. Individu yang mengalami ketidakupayaan pendengaran amat lemah dalam mata pelajaran terutamanya bahasa, kecuali matematik, seni lukis dan pendidikan jasmani. Seterusnya, saya akan menerangkan pendekatan dan pengajaran iaitu PDP yang digunakan di sekolah. Guru juga dilarang untuk menggunakan isyarat. Selain itu, menggunakan pembesar bunyi, latihan auditori, speech reading dan alat bantu teknologi yang lain. Yang kedua ialah isyarat pertuturan iaitu menggunakan cue auditori, visual dan tekstual. Yang ketiga ialah menggunakan komunikasi yang menyeluruh. Dan yang terakhir ialah bahasa isyarat iaitu menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan idea dan menerangkan konsep. Selain itu, menggunakan ikon untuk menyampaikan makna. Okey, baiklah. Saya Wanur Atira akan meneruskan sesi penerangan berkaitan poster untuk bahagian implikasi dalam pendidikan. Yang pertamanya, murid sukar untuk memahami topik yang diajarkan hari ini. Demikian kerana interaksi antara guru dan murid itu menjadi sedikit terbatas oleh kerana faktor ketidakupayaan pendengaran ini. Misalnya ketika guru berkomunikasi dengan murid yang lain atau digelar murid normal, guru menggunakan bahasa biasa seperti sedang saya sampaikan sekarang. Tetapi untuk murid yang mempunyai ketidakupayaan pendengaran ini, guru perlu menggunakan teknik lain dalam proses penyampaian, pengajaran dan pembelajaran seperti menggunakan bahasa isyarat tangan, cue auditori dan lain-lain lagi. Yang kedua pula ialah silibus tidak dapat dihabiskan mengikut jadual yang telah dirancang kerana guru itu perlu mengambil masa sedikit lama untuk mengajarkan sesuatu topik dengan menggunakan medium yang telah saya berikan contoh sebentar tadi. Dan seseorang guru itu haruslah memastikan bahawa sesuatu topik pembelajaran itu difahami oleh semua pelajar sebelum berpindah ke pengajaran yang lain. Okey, yang ketiga pula adalah kelewatan perkembangan bahasa. Hal ini terjadi apabila ketidakupayaan pelajar ini tidak sama dengan pelajar yang lain.
menyebabkan mereka memahami sesuatu pembelajaran itu menjadi sedikit lambat ataupun menerima sesuatu maklumat itu menjadi sedikit sukarlah untuk mereka yang mempunyai masalah pendengaran ini. Dan yang keempat, iaitu yang terakhir sekali, adalah objektif pembelajaran dan pengajaran berkemungkinan tidak tercapai sepenuhnya. Hal ini demikian kerana guru perlu memikirkan inisiatif yang lain, iaitu strategi apakah yang paling bersesuaian dan yang paling berkesan untuk diaplikasikan kepada pelajar yang mempunyai ketidakupayaan pendengaran ini. Itu sahaja tentang implikasi dalam pendidikan. Secara keseluruhannya, ketidakupayaan pendengaran ini sememangnya sedikit sebanyak telah menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, perkara ini dapat diatasi dengan pelbagai inisiatif yang boleh dilakukan oleh guru. Misalnya, menggunakan pembesar suara, membuat latihan auditori, cue auditori dan sebagainya lagi. Dalam pada itu, guru juga boleh menggunakan bahasa isyarat. Guru perlu lebih mahir dan belajar dengan lebih mendalam tentang bahasa isyarat untuk diaplikasikan kepada para pelajar. Jadi dengan itu, proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar apabila guru menggunakan pendekatan strategi yang bersesuaian. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.